وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علمه كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين بالبطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ داود بن عبد الله الفطاني المكي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan yang menyucikan itu 4 perkara. Dan wawu istinah, dan bermula alat yang menyucikan itu. Dan bermula suatu alat yang menyampaikan menyucikan itu. Begitulah. Sebab dia panggil alat ni wasail. Wasail taharati dia panggil dah. Wasilah untuk bersuci. Dia panggil al-asya'ul lati yutatahharu biha. Segala sesuatu alat yang tatahharu biha, yang dibuat bersuci dengan dia. Itu dia panggil yang menyucikan itu, yakni alat, sesuatu alat. Al-asya' mana al-ahla, sesuatu, segala alat yang menyucikan, yakni yang menyampaikan pada menyuci. Dia panggil wasailut taharah. Ada berapa? Ialah 4 perkara. Bila kata wasail taharah tu 4 perkara, maka maqasidut taharah pun 4 juga. Itu dah. Wasailut taharati arba'atun, maqasidut taharati arba'atun juga. Segala tuju bagi bersuci, maknanya ashkaluha, rupa-rupa bagi bersuci itu ialah 4 juga. Sebagaimana wasailnya 4, maka maqasid juga 4. Kita buh dulu orang panggil maqasid 4 tu. Pertamanya al-wudu'u, ialah berwudu. Wal ghuslu, dan mandi. Wat tayammum,
dan tayamum. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Jadi maqasidut taharati arba'atun. Rupa-rupa bagi bersuci itu ada 4. Itu iaitu berwuduk, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Itulah. Jadi wasailnya 4, maka 7 pun 4 juga. Mana 4 perkara ni? Pada kata 4 pertama, yakni daripada 4 perkara. Gapo dia perkara ni? Al asya'ul lati yutatahharu biha tadi. Segala sesuatu alat yang dibuat bersuci dengan dia. Pertamanya alatnya ialah air. Tu pertamanya ialah air. Air gapo ni? Bukan sebagai air air kopi pun air orang panggil. Tu. Yang dikehendaki dengan kata air sini ialah air mutlak. Al-ma'u idza kana tahuran ay mutlaqan. Itu pertama alat bersuci ni ialah air. Bila idza kana al-ma'u, apabila adalah air itu tahuran. Tahuran ni makna tahirun li nafsihi, mutahhirun li ghairi. Maknanya air itu mutlak. Air semata-mata air. Tak dikait dengan sebarang kait yang lazim. Nanti akan menyata tentang air mutlak tu di bawah nantilah. Masuk bab nak menyata air berapa. Apa makna air yang dikehendaki di sini? Kalau gitu iaitu air ni pada mengangkat akan hadas. Ini pada mengangkat akan hukum bagi hadas. Gitu. Mengangkat hadas ni makna mengangkat hukum bagi hadas. Karena hadas ni bukan bagi hissi. Hadas ni bagi maknawi. Dia tak nampak tengok. Apabila berlaku orang panggil hadas, sama ada hadas kecil, hadas besar, maka nak mengakatkan hukum bagi hadas tu dengan digunakan alat yang bernama air mutlak. Gitu. Tapi kaifiatnya kalau hadas yang kecil tu orang panggil dengan wuduk. Bil wudu'i. Kalau hadas yang besar tu bil ghusli, dengan mandi. Dengan mandi. Baik. Ada tisu? Ada tisu? Ya. Itu dah. Jadi mengangkat hadas tu mana mengangkat hukum bagi hadas. Hadas tu orang panggil perkara yang maknawi, perkara hissi. Dan menghilangkan najis, atau pada kata mengangkat ke atas hadas. Jadi air mutlak ni selain daripada mengangkat ke atas hukum bagi hadas dan menghilangkan najis, yakni menghilangkan akan ain bagi najis. Tu air tu dia boleh menghilangkan akan ain bagi najis. Dia tak sama dengan batu ke dengan tanah. Tu yang orang panggil menghilangkan akan sifat bagi najis je. Menghilangkan orang panggil akan ain bagi najis sahaja, gitu. Dan menghilangkan najis, yakni menghilangkan ain najis dan segala sifat-sifat bagi najis, begitu tu. Karena kalau tanah kau batu ke, itu hanya menghilangkan ain bagi najis. Tapi sifat-sifat bagi najis itu masih ada lagi. Orang istinja dengan batu ya kokok orang panggil tahiyat ada di punggung dia tu dengan batu. Maka ain najis itu hilang lah. Zat najis itu hilang. Tapi sifat orang panggil bau busuk bangar, belengah-belengah, beleming tu ada lagi. Gitu dah. Jadi kalau air itu orang panggil menghilangkan sekaliannya, ain dan sifat najis selalu semua. Tu dia power dia air tu. Kalau orang tu istinja dengan air dah.
Maka tidak diberhajat lagi istinja dengan batu, kerana perbuatan itu perbuatan yang sia-sia. Kalau kita nak istinja dengan batu, nak hipung kedua, maka sunatnya kita dahulu istinja dengan batu dulu, bagi hilang air. Kemudian air itu kemudian daripada batu. Itu dah. Kerana air ni yang menghilangkan sekalian. Jadi dia menghilangkan najis, dia menghilangkan air dan segala sifat bagi najis. Dan yang lain daripada keduanya, dan yang lain pada keduanya, yakni yang lain daripada keduanya, yakni mengangkat ke akal hukum bagi hadas dan menghilang ke akal ain dan sifat bagi najis. Air ni boleh diguna banyak lagi. Bukan hanya mengangkat ke akal hukum bagi hadas saja dan menghilangkan ain dan sifat bagi najis saja. Bahkan yang lain daripada kedua pun, air itu boleh digunakan. Mana misal bagi yang lain daripada keduanya? Misal bagi yang lain daripada mengangkat ke akal hadas dan menghilang ke akal ain najis. Seperti membaharu air sembahyang. Mana tajdidul wudu. Kata tajdidul wudu seperti membaharukan akan air sembahyang. Guna air tak? Tajdidul wudu guna air ke? Dan mandi sunat. Sama lah. Mandi sunat jemaah ke, sunat hari raya ke, ikut. Itu dia panggil. Air itu digunakan untuk perkara tersebut. Itu satu. Keduanya daripada empat perkara ialah tanah. At-turabu. Yang kedua daripada empat perkara al-asya'ul lati yutatahharu biha, segala sesuatu alat yang dibuat bersuci dengan dia, dengan segala sesuatu alat itu. Yang keduanya ialah at-turabu, ialah tanah. Itu dah. Tanah lagu mana ni? Buh tabik sikit. At-turabu tu idza kana tahiran tahuran. Apabila adalah tanah tu suci, tahuran, dan boleh buat menyuci, khalisan, yang licin, tidak bercampur dengan sesuatu najis. Lahu, yang ada baginya ubarun, yang ada baginya tu debu. Kata kalau ada debu ni khusus bagi tayamum lah. Debu tanah. Itu dah. Mana tanah ni diguna pada tayamum? Pada tayamum ni dah. Itu idza kuntum apa lepas sebut tu? Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Itu. Fatayammamu sa'idan thayyiban, maka tujulah olehmu apa yang tidak mendapati olehmu akan air, ataupun ada air tapi tergah nak digunakan air, nak ada sesuatu yang menghalalkan anggota wudu atau anggota mandi itu daripada terkena air, maka fatayammamu sa'idan, maka tujulah olehmu akan tanah. Tanah sini makna debu yang ada pada tanah. Jadi kalau orang panggil tanah tak berdebu, tak boleh. Sebab ia tak ada debu. Ia bukan nak pada tanah semata-mata, nak pada debu yang ada pada tanah. Fatayammamu sa'idan thayyiban ay tahiran tahuran khalisan. Itu mana thayyiban, debu tanah yang baik, mana debu yang ada pada tanah yang suci ia dan menyucikan. Tahiran, yang sucilah ia, tahuran khalisan, yang tersuci daripada mana najis sebagainya, tak ada. Itu orang panggil khusus. Dan membasuh umpama anjing ini, dan membasuh umpama najis anjing. Kalau orang panggil membasuh umpama najis wallah, itu orang panggil tanah bercampur dengan air. Orang panggil air tanah. Seluk. Itu dah. Karena Nabi SAW sabda, idza walagal kalbu li ina'i ahadikum falyughassil sab'ata marrah ulahunna bit-turab. Apabila idza walagal kalbu li ina'i ahadikum, apabila menjilatlah oleh anjing pada bekah seorang daripada kamu,
falyughassil sab'ata marrah, maka hendak dibasuh ke orang panggil Mekah tersebut 7 kali, ulahun nabit turab, salah satu daripada tanah, yakni salah satu daripada air bercampur dengan tanah. Hak ni tak syarat debu. Nak semata-mata tanah tu bercampur dengan air. Jadi disebab tu kalau umpama orang panggil kalau air hak jenis boring kot dalam tanah tu kan, tak ada menapis dia tubik tu dengan karat orang panggil warna tanah. Maka tak kena hajat lagi nak campur dengan tanah. Orang panggil warna tanah dah. Maka sah untuk digunakan untuk membasuh sesuatu mutanajjih yang mughallazah. Sesuatu yang terkena najis yang mughallazah, umpama anjing dan babi tu ya. Itu yang kedua. Dan ketiganya daripada 4 perkara al-asya'u allati yutatahharu biha, segala sesuatu alat yang dibuat bersuci dengan dia tu ialah alat penyamuk. Alat penyamuk. Ini baru samuk. Buat kita dari tukar lagi. Kena anjing, kena babi, kena samuk kena samuk kok mana, tak ada kena samuk. Kena anjing najis, najis anjing, najis babi ni tak ada kena samuk. Ngaji di mana kena samuk kat sini. Kena samuk ni kalau orang panggil kulit bangkai, hak mati. Najis kulit dengan sebab mati tu. Kita nak guna kulit arnak ke, tak nak sembelih yang mapuh itu. Ataupun kulit lembu ke, tak ada nak sembelih yang mapuh itu. Maka kita nak guna kulit dia tu, dia duk lekat di kulit dia tu umpama darah dan sebagainya. Maka nak menyuci tu kena guna alat penyamuk. Adapun anjing najis, najis anjing, najis babi ni dia bukan panggil penyamuk, bukan panggil samuk, dia panggil sertu. Tu sertu mana? Salah satu tak digunakan dengan air tanah, apa panggil sertu. Salah satu air tanah dia panggil sertu. Ada pun alat penyamuk lain, adabiru dia panggil. Tapi syarat bagi adabiru tu nanti akan menyata apa di tempat dia tu. Idza kana hirrifan. Apabila adalah alat penyamuk itu tajam. Tajam. Setara mana tajam? Yanzi'ul fudalati 'anil jildi. Boleh cabut segala lebihan umpama darah daripada lekat di kulit. Itu dah. Jadi samuk tu orang panggil guna alat yang seumpama klorok. Ikutlah yang tajam dia panggil. Hirrifan ni bukan tajam umpama pisau tu, bukan. Dia boleh mengikih. Dia boleh mengikih, menghilang. Walaupun najis sekalipun. Karena sabda Nabi SAW, idza dubighal ihab faqad tahura. Apabila disamukkan kulit maka sungguhnya suci ia. Ataupun ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Mana-mana kulit dubigha yang disamuk. Nabi sebut dubigha yang disamukkan dia. Tapi nak dengan mana indibah. Tersamuk. Tu ad-dabru bermakna indibah, begitu. Menyamuk dengan makna tersamuk. Tu. Sama tak Ghuslun bermakna inghisa, membasuh dengan makna terbasuh. Sah. Kalau orang tua mu sakit esok, dia bukan duk boleh basuh perak sendiri. Kayak gitu. Kita sebagai anak adalah kena membasuh. Dia terbasuh. Apa sah tak? Sah. Boleh. Tu kita duk cucuk air ke dia. Kita duk ambil air semaya kita duk gosok dia, lupuh stroke. Balik esok anak kalau ayah sakit nak jagalah. Jangan penting ke dunia. Kalau kita ayah masih segar lagi tak ada hak lah. Kita nak ngaji, kita nak mengajar, kita nak sibuk cari nafkah ke apa. Tapi bila ayah tu sakit,
Jangan kita buat sibuk cari nafkah, buat tak tahu masuk hospital dah, buat tak cara, tak berkat rasa. Ayat itu sebagai orang panggil depan mata pengalaman dah. Nah, ayah sakit masuk hospital nazak sakarat lah. Itu duk sibuk dengan nego kita lagi. Akhirnya habis buku gitu. Tak ada berkat. Jadi bila ayahmu sakit esok, makmu sakit esok. Dia tak boleh nak ambil air semaya ke apa, tak boleh nak basuh berak. Mu kena basuh, mu kena betul ambil. Maka dia tu maf'ul je. Dia tu terbasuh. Sah. Ana ghuslun bermakna inrisa. Sama juga adabu bermakna indibar. Mana? Tersamu. Seumpama mu diletak kulit binatang tu di atas bumbung. Pas mari burung merpati berak atas kulit tu. Tahi burung merpati ni ada sifat rifan. Ada sifat dia mengikis. Jam boleh mengikis. Maka terkikislah orang panggil darah lendir-lendir yang lekat di kulit tu suci. Kerana sebab sama. Walaupun bukan mu yang menyamuk, tapi tersamuk. Dengan sebab burung merpati pergi berak situ sah. Tapi tahi burung merpati tu najis lah. Kena basuh. Tahi burung merpati tu apa? Tahi burung merpati tu najis lah. Kena basuh. Kena basuh suci pula lah daripada tahi burung merpati tu. Tapi tahi burung merpati tu orang panggil najis mutawasitah, okay? Basuh biasalah sampai hilang ain dan sifat-sifat dia. Kida lagi dia tu. Demeh selak Baik. Tu tengok alat penyamuk ni. Alat penyamuk bagi kulit begitu. Alat penyamuk bagi kulit. Tu komas itu dulu. Jangan sambung straight. Dan ketiganya daripada 4 perkara al-asya'ul lati yutatahharu bihi, segala sesuatu alat bersuci yang dibuat bersuci dengan dia tu ialah alat penyamuk bagi kulit begitu. Iya alat penyamuk bagi kulit ni menyucikan kulit bangkai. Kita tuai dia dengan menyucikan kulit bagi bangkai. Ada orang sejik, anjing masuk dalam sejik, dia kata, habislah kena samuk. Tak kena samuk, mana kena samuk? Oi, ngaruk ustaz, kena samuk. Kena samuk. 7 kali kata dengan air tanah. Tentu bukan samuk pada. Ni. Tu sertu banyak ke dia. Samuk ni. Ketentuan dengan kulit tu. Kulit bangkai. Gapo dia kulit bangkai, yakni kulit yang najis, yakni kulit yang jadi najis dengan sebab mati. Dengan bau sababiyah. Ya teka hidup tu tak jadi najis lagi. Lain daripada anjing babi. Anjing babi tu teka hidup pun najis dah, belum kata mati. Itu dah. Ada pun kulit menatih hak lain teka hidup tu suci dia. Tapi bau mati jadi najis. Najis dengan sebab mati tu. Habis. Maka kalau kita nak ambil kulit dia tu nak guna, seumpama kita kata kulit rimah. Rimah teka hidup tu tak najis. Ada orang Arab duk pegang rimah tu. Pegang singa ke apa. Menengok gitu Ashraf. Kamu pegang singa sini ke? Teka hidup tu, dia hidup tu tak ada najis lah dianya. Mungkin dia bukan anjing babi, rimah ke singa. Bawa mati. Saya tu, sayanya lah anjing ni. Sayanya anjing pula dah. Sayanya singa ni, rimah ni. Tu nak guna kulit dia. Maka wajib kena samuk. Supaya tidak jadi najis. Tu macam orang panggil tali pinggir cak bau yang ngakak tu lah. Kulit buaya. Tapi tak ada dah bau lagi dah aku. Apa tak ada. Dia samuk dah lah. Jadi bila guna alat penyamuk untuk menyucikan orang panggil kulit bangkai, mana? Yakni yanzi'ul fudalati 'anil jildi, menghilangkan orang panggil lebih-lebihan. Seumpama darah, lendir-lendir, itu najis lah ke tu? Yang ada pada kulit tersebut.
Kikis tubik daripada kulit. Hingga hilang dah bau-bau, orang panggil bau darah, bau najis tu. Maka suci orang panggil kulit tersebut. Boleh diguna. Buat permaidani ke dah. Buat kapek ke mana. Kapek bulu rimah. Main-main nak tu. Tu. Habis. Itu yang ketiga. Dan keempat daripada 4 perkara. Dan keempatnya daripada 4 perkara al-asya'ul lati yutatahharu biha. Segala sesuatu yang dibuat bersuci dengan dia dengan 4 perkara ni. Tu dah. Dalam kitab kita awak mari berbalik arak jadi cukur. Awak mari hak ni. Awak mari istihalah. Kalau kita pergi tengok lah kitab pekah-pekah hak lain, dia disebut alat bagi alat bersuci ni, wasailut taharah yang keempatnya ialah hak molek lebih aulanya kita hajarul istinja. Tu. Batu untuk istinja. Banyak lagi kitab-kitab fiqh sebut gitu. Tu dah. Kalau tengok lagi kitab-kitab fiqh, dia sebut alat menyucinya ialah hajarul istinja. Bukan berbalik arak je cukup. Sebab hak tu dia tak panggil alat. Istihalah tu dia tak panggil alat. Tu. Hak alat sungguhnya ialah batu untuk dibuat istinja. Bila idza kana qali'an jamidan tahiran, apabila adalah batu tersebut qali'an, kasak kita kata, kasak. Boleh mengkokkan najis yang ada pada kemaluan kita tu. Jamidan, jamid. Tu dah. Kerah. Kerah kalau awal bagi cair, bukan kerah kalau lembut kan. Sebab tu tisu jambai kan. Tisu jambai tu boleh guna untuk istinja. Kira-kira kalau kita buat, orang panggil dia tebal sikit. Lepas tu buat orang panggil 2 topok, 3 topok ke, ataupun 1 topok tapi buat bucu ke, boleh guna untuk istinja. Tak ada duk bos nak pergi mana pun, cuma tak selesa lah kita kalau orang panggil ada lekat belengah-belengah jubur tahik tu ni. Dia jamidan dia. Tahiran lagi pula suci. Itu syarat bagi hajarul istinja. Ghaira muhtaramin, tidak dihormati. Jangan guna tulang, kerana tulang ke berapa sisa makanan itu perkara yang muhtaram, dihormati, kerana jadi makanan bagi jin. Jin kafir dia tupai makan, orang panggil tulang-tulang hak dimakan tanpa disebut nama Allah. Jin Islam pula tupai makan, orang panggil makanan sisa-sisa hak disebut nama Allah Taala. Kayak gitu. Sebagai mengambil berkat. Jin tupai makan makanan manusia tu sebagai tabarruk. Kalau hak orang Islam kat tabarruk. Kalau hak kafir tu apa? Ta'azab. Mengambil azab ke dia. Nak tupai azab ke mana? Tu. Hak moleknya gitu sebab apa? Sebab kalau tu berbalik arak jadi cukur ni bukan alat. Istihalah dia panggil dah. Tu. Dia masalah an-najasatul lati tahu bistihalati. Segala najis-najis yang suci dengan sebab istihalah. Apa istihalah? Inqilabus syai', bertukar sesuatu. Tu berbalik arak jadi cukur. Tu bertukar tu. Berbalik, bertukar. Inqilabul khamar. Bertukar orang panggil khamar. Jadi apa? Khalliyah. Khalli. Inqilabul khamar khalliyatan. Gitu dah. Bertukar arak jadi cukur. Contoh. Tu.
Dia panggil istihalah. Dia tak boleh orang panggil kita pergi capur sesuatu yang lain untuk cepat jadi cuka tu tak boleh. Tu. Gapo dia istihalah ni? Nah, inqilabus syai' tadi, bertukar sesuatu. Ambil topik sikit. Tahawuluhu. Tahawul tu makna bertukarlah. Nah, inqilab, tahawuluhu, bertukarnya sesuatu. Nah, ta ha waw lam ha dhamir. Tahawuluhu, bertukarnya asya' ataupun syai' tadi, min sifatin, daripada satu sifat, ila sifatin ukhra, kepada satu sifat yang lain. Gitu. Itu dah. Misalnya mana? Kal khamri, seperti arak. Iza takhallalat bi nafsiha, apabila bertukar menjadi cuka. Takhallalat mana menjadi cuka, apabila menjadi cuka lah ia bi nafsiha, dengan sendirinya. Itu dah. Hak tu jadi suci tu. Apa makna idza takhallalat bi nafsiha, apabila menjadi cuka lah ia khamar tu dengan sendirinya? Ai tahawwalat min sifatil khamriyati ila sifatil khalliyati, bertukar daripada sifat kearakan itu kepada sifat kecukaan, biduni idafati ayyi syai'in 'alaiha, dengan ketiadaan disandarkan apa-apa sesuatu di atasnya. Mana tak ada campur apa, dia tukar dengan sendiri. Dengan alami. Tukar dengan sendiri tu mana Allah yang menukar lah pada hakikat. Batiniah apa, tabi'iyah, quwwah apa. Ni cara pekoh Susuluddin pula. Sini. Jadi kena berbalik arak jadi juga dengan sendirinya begitu. Pahal daripada tu kan. Kenapa baik itulah? Berbalik arak, yakni bertukar sifat kearakan menjadi akan sifat kecukaan dengan sendirinya. Gitu. Ya perang lamu. Takhallalat bi nafsiha, jadi cuka dengan sendirinya. Apa makna dengan sendirinya? Biduni idafati ayyi syai'in 'alaiha, dengan tanpa menyandar atau menyampurkan apa-apa sesuatu, walaupun suci pun di atasnya. Jadi istihalah kalau kita pergi capur alat lain, capur bahan lain, nak cepat sikit jadi cuka, maka tu tetap jadi najis agak. Tu dia mesti secara alami, secara fitrah. Dia tukar dengan sendiri. Dia sebab tu kata, molek ke pak ni kita ambil hak di kita arak lah, hajarul istinja. Sebab dia nak kata alat kawan, mungkin jadi ia tukar dengan secara alami, bukan kita alat. Alat kita guna ambil bahan pak. Ni arak kita pun ambil bahan pak, dia tukar jadi suci. Kalau gitu sungguh alat. Ni dah istihalah ni inqilabus syai' tu, tahawuluhu min sifatin ila sifatin ukhra ni dengan sendirinya bi nafsiha. Itu maksudnya. Kal khamri takhallalat bi nafsiha, seperti berbalik arak jadi cukup tu dengan sendirinya, bertukar daripada sifat khamar, sifat arak jadi cukup dengan sendirinya. Apa dengan sendirinya? Biduni idafati ayyi syai'in 'alaiha, dengan tanpa menyampurkan apa-apa sesuatu di atas arak tersebut. Itu dah. Dan barang yang pada maknanya, makna istihalah tadi, makna berbalik, makna inqilab tadi, mana misalnya seperti jadi darah akan kasturi. Tengok
Jadi seperti berbalik darah kijel tu. Ya kasturi ni asalnya orang panggil darah hak lekat di pusat kijel, tu lama-lama dia berapuk, dia terlucuk. Bila terlucuk tu cabut daripada pusat kijel tu namanya kasturi al-miski. Bau wangi. Tu jadi kasturi itu minyak wangi yang disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Maka hak tu suci. Jadi seumpama tu juga tu. Pada makna istihalah juga. Bukan kita duk kerja cepat jatuh tukar jadi kasturi cepat. Banyak stok nak kena keluar ni. Ya balik sendiri. Ya lama-lama darah tu berat di pusat kijel tu, ya cabut sendiri. Cabut tu wangi. Ya asalnya darah tu, najis tu asal. Tapi dia istihalah dengan binafsiha. Tu. Jadi kasturi itu dengan sendirinya tanpa kita capuk apa-apa sesuatu. Tapi kalau ikut Syekh Yusuf Qaradawi itu, dia ada pandangan dia lah dalam perbahasa istihalah ni. Perbahasa inqilabu syai' ni. Min sifatin ila sifatin ukhra ni. Bagi dia tu ada bagi dia satu petuanya. Jadi suci juga dicapuk dalam air. Itu seserah pada dia lah. Kita tu ikut mana kita ngaji lah kitab fiqh kita lah. Maknanya istihalah ni inqilabu syai' min sifatin ila sifatin ukhra. Inqilabu syai'in minan najisi. Bertukar sesuatu daripada najis, seumpama arak kal khamar. Seperti darah kijel. Itu tu mestilah orang panggil bertukar dengan sendirinya. Artinya dengan fitrah. Biduni idafati ayyi syai'in 'alaiha, dengan tanpa disandarkan atau dicampurkan apa-apa sesuatu di atas arak, umpama arak ataupun darah tadi tu. Habis itu. Baik. Kemudian kata Syekh Daud, maka tiada melawani tengok. Maka tiada melawani oleh kata ini, oleh ibarat ini. Mana? Ibarat kata alat penyuci itu ada 4 perkara. Sesuatu alat, segala sesuatu alat yang menyampaikan pada menyucikan sesuatu itu ada 4 perkara. Ni. Tiada melawani, maka tiada melawani oleh kata ini. Kata mana? Kata alat menyuci ni 4 perkara ni tak melawani dengan kata kebanyakan ulama, dengan perkataan jumhuril ulama. Kalau mugi buka lah kitab-kitab ulama fuqaha ni, banyak ulama kata lagu mana? Kata lagu ni maqalul qaul bagi kata kebanyakan ulama. Wak kurungnya lah kalau maqalul qaul tu nak mudah faham kan. Kalau nak dhabit maqalul qaul panjang. Tulis wak kurungnya kan ni maqalul qaul dia panggil dialog, ibarah. Apa kata jumhurul ulama? Hanya yang menyucikan itu tertentu dengan air jua, yakni sahaja. Mampu kurungnya situ tu maqalul qaul bagi kata kebanyakan ulama. Boleh? Itulah. Jadi kalau mugi buka lagi kitab-kitab fiqh lain, ulama yang kata, alat menyuci ni hanya air je. Kata gitu. Air je, tak ada lain dah. Pah ni warna ni pak nak alat menyuci ni. Adakah tanakuk tu, berseberangan tu? Adakah melawani tu? Ibarat kata pak alat menyuci dengan ibarat kebanyakan ulama kata, alat menyuci ni hanya saja, air je. Ada tanakuk kat situ? Ada perlawanan kat situ? Tidak. Kata Syekh Daudnya tak ada perlawanan apa ya. Tak ada tanakuk apa. Tu tak ada tanakuk gapo pun di antara dua ibarat tersebut. Ibarat kata alat menyuci ni 4 perkara dengan ibarat ulama kata alat menyucinya hanya air saja, tak ada tanakuk apa.
Kenapa tak ada tanakuk tu? Ilak pada kata tiada melawani. Habis itu kurungnya tu, maqalul qaul bagi kata jumhurul ulama tu habis itu je. Kerana kata mereka itu, kerana bermula perkataan mereka itu jumhurul ulama tadi. Maqalul qaul, perkataan ulama yang mengatakan hanya yang menyuci, hanya alat yang menyucikan itu tertentu dengan air saja tu, difardukan, yakni di fardu sini fardu takdir, tapi hak moleknya yuhtamal, diihtimal, ditanggungkan. Di fardu makna ditanggungkan. Sama je maksud dia. Sebab fardu takdir tu panggil andaya. Andaya itu mana diihtimal. Ihtimal pun dia panggil andaya. Tu ditanggungkan, diihtimalkan pada mengangkat akan hadas, yakni pada mengangkat akan hukum bagi hadas dan menghilangkan akan ain dan sifat bagi najis. Tu tanggung tak tu? Mengangkat tu, menghilang, mengangkat tu. Takluk kedua tanazuk. Dengan syarat keduanya, dengan syarat mengangkat dan menghilang. Dengan syarat keduanya, dengan syarat mengangkat dan menghilang, mengharuhkan bagi semaya. Dan umpama semaya, iaitu seumpama tawaf dan haji dan sebagainya. Makna terhenti ibadat tu sah di atas, terangkat ke hadas dan hilang orang panggil najis, maka airlah ketentuannya. Betul sungguh. Hak lain tak ada menghilang, betul tak? Tu kita kata tayamum. Tayamum tu badal bagi wuduk lah. Dengan tanah. Begitu juga dengan hajarul istinja. Hajarul istijmar boleh kata. Istijmar ni makna guna batu saja. Itu. Adakah menghilangkan akan sifat bagi najis? Tak menghilangkan sifat bagi najis. Gitu juga tayamum. Kebanyakannya tidak mengakak ke akan hukum wajib nak qada semaya. Kalau orang panggil kita tayamum tu patut 4 kali ada air. Contohnya. Maka sebab tu perkataan ulama yang mengatakan alat menyuci ini hanya air saja, tertentu dengan air saja, diiktimaklah perkataan tersebut pada masalah mengakak ke akan hukum bagi hadas dan menghilangkan akan ain dan sifat bagi najis dengan syarat keduanya, dengan syarat mengakak dan menghilang itu mengharuhkan semaya dan umpamanya semaya. Betul sungguh. Itu kan. Sebab tu kalau kita semaya, kalau kita akad hadas dengan air seumpama wudu hadas kecil, begitu juga mandi wajib. Lepas tu kita semaya, ada kena qada lagi semaya? Ada dah. Hujan lebat pula lepas tu, ada dah kena qada pula semaya? Ada. Tak serupa dengan kita tayamum. Tayamum pak sudah Allahu akbar semaya, sudah semaya 2 rakaat dah zuhur, hujan lebat, batalat tayammum. Kayak gitu. Batal tayamum dia. Wajib yang kena pergi ambil cepat ambil semaya pula dah tu ni hujan lebat ni. Maka sebab tu kata alat yang ketentuan dengan menyuci sungguh-sungguh tu hanya air. Dan dikehendaki di sini, dan bermula makna alat menyuci yang dikehendaki di sini. Begitu. Dan bermula makna alat penyuci yang dikehendaki di sini. Mana? Di sini nih, di dalam kitab ni lah. Iaitu pada perkataan 4 perkara ni. Tu arba'atul asya' allati yutatahharu bihi ni atau yutatahharu biha ni. Arba'atul asya', 4 segala sesuatu allati yutatahharu biha ni. Ialah khabar bagian dan dikehendaki. Ialah barang, ialah alat penyuci, alat yang menyampaikan pada menyuci yang terlebih umum daripada yang demikian. Yang terlebih umum daripada yang demikian mengangkat dan menghilang tadi.
Jadi cara pak alat ni bukan tertentu bagi mengakak dan menghilang. Umum. Tayamum walaupun tak mengakak dan tak menghilang. Tapi suci. Sah semaya dia kata. Selagi mana tak turun hujan, tak timbul air. Tak ada kata tu, air ada dah ni. Sah. Nak tepat kali tak ada air, tak ada kena qada. Okey gitu. Tu. Jadi lebih umum, bukan ketentuan orang panggil dengan mengangkat dan menghilang. Ni nak ta'mim pada kata yang demikian itu. Mana yang demikian itu? Ta'mim. Sama ada hadas ini, sama ada mengangkat ke akal hukum bagi hadas dan menghilangkan najis dan menghilangkan ain dan sifat bagi najis. Dan lain daripada mengangkat ke akal hadas dan menghilangkan ain dan sifat bagi najis. Mana misal? Lainnya seperti suci kulit yang kena samuk tu kena masuk dah. Kena samuk sing dia dulu baru ming. Dia gitu kena masuk. Itu kena samuk dah, kena samuk. La'allal munasib, mudah-mudahan yang munasabah. Suci kulit yang kena samuk, bukan kena masuk. Kena masuk tak ada kena bercakap lah. Kalau dia mau masuk agak syaratnya kena menata tu sembelih yang sah pada syarak lah. Mugi masuk bewok tak jadi hijau, masuk boyo kau berapa dia ni. Tak suci kulit dia mugi masuk. Makai atau sedap kulit ke apa? Kulit boyo. Sudah. Tak apa saya masuk dah. Kulit bewok, kulit ke apa lagi? Tak jadi, tak suci. Karena menata tu tak boleh dimakan. Kura-kura boleh makan? Boleh? Kemojang makan kura-kura? Tak dah. Penyu boleh makan? Boleh makan penyu? Tak boleh. Pergi masuk kulit penyu. Nak sini. Tak sah. Jadi bukan orang panggil masak tu dah. Kena samuk begitu. Alal munasib, mudah-mudahan yang munasabahnya kulit yang kena samuk. Jadi umum lah. Jadi kalau samuk, mana boleh guna air? Cucu air mula-mula untuk mengurai ke orang panggil darah-darah lendah lekat tu, bolehlah tapi tak sah samuk dengan air. Kena guna alat penyamuk. Klorok kau gapo kau tahib burung merpati kau yang ada sifat hirif tadi. Kena ada sifat yang mengikih, yang mengokok keluar orang panggil lendah-lendah darah-darah lekat. Maka umum tu. Kayak gitu. Jadi kalau mujupok ibarat ulama kata alat penyuci hanya air, bermakna khas kepada masalah mengangkat ke akal hukum bagi hadas, menghilang ke akal ain dan sifat bagi najis. Tapi kalau dia kata alat penyuci pakai ke, maka berumum, bukan ketentuan bagi menghilang ke ain sifat bagi najis, mengangkat ke akal hukum bagi hadas saja dak. Umum. Tengok. Dan suci cuka sebab berbalik khamar jadi cuka. Suci cuka dengan sebab bertukar sifat kearakan sifat khamar tu menjadi sifat kecukaan. Itu pun tak ada boleh guna air. Tak boleh guna apa ke setakat air. Rembah gapo itu pun tak boleh. Istihalah tu mesti takhallalat binafsiha. Tu. Ya kira alat tu binafsiha. Alat juga. Alat pada makna ni. Bukan alat pada hissi dak lah. Macam kita kata air, al-ma'ul mutlaq, ma'at turab, gapo lagi weh? Ad-dabir. Lagi al-hajarul istijmar ataupun istinja, itu dia panggil alat hissi, alat sengoti, ada diri alat tu. Air ada tak air? Ada air? Air ada tak? Kau tak ada air? Kalau buka paip walak-walak gitu. Allah air gitu kan. Dia ada air diri dia, air dia ada, dia panggil alat hissi. Sama ke at-turab tanah? Ada tak? Ada. Debu ada pada tanah ada tak? Ada. Gapo lagi? Alat penyamuk tadi seumpama tahib burung merpati ke ada tak? Ada. Jadi itu dia panggil alatul lati yutatahharu bih. Alatul lati yutatahharu biha hissiyan begitu. Secara hissi sengoti. Itu secara hissi.
Adapun takhallalat binafsiha ni dipanggil alaq pada makna juga. Bertukar inqilabul khamar. Inqilabu sifatil qamar, inqilabul khamar min sifatil khamriyah ila sifatit takhalliyah, itu binafsiha, dengan sendiri. Dengan sendiri alaq ke mana? Tapi dikira sebagai alaq juga pada makna. Gitu. Habis itu. Kemudian kata dia, dan adapun batu pada istinja. Tengok. Sini dia jawab apanya sini dia kata. Bapa Syekh Daud tak masuk yang keempat tu hajarul istinja. Sedangkan kalau kita buka kita arah lain, dia kata alat yang keempat tu hajarul istinja idza kana qali'an jamidan tahiran ghairu muhtarami. Tapi sini Syekh Daud tak masuk orang panggil batu istinja tu sebagai alat untuk menyuci. Alasan Syekh Daud mana? Dan adapun batu pada istinja. Tu wa ammal hajarul istinja. Wa ammal hajarul istijmar atau istinja. Adapun bermula batu pada istinja, maka jawab bagi adapun, maka tiada ia istinja dengan batu ni menyucikan, tak menyucikan. Dia kata tak menyucikan. Mana? Yakni tidak menghilangkan akan sifat bagi najis. Begitu. Tidak menghilangkan sifat bagi najis, hanya menghilangkan ain bagi najis. Jadi di sisi Syekh Daud dia kata tidak menghilangkan sifat bagi najis, itu artinya tak suci lagi lah. Kalau kita ikut hak jumhur kat kata, menghilangkan air bagi najis tu orang panggil menyuci dah. Cuma lekat lagi sifat tu belengah-belengah bau busuk bangang. Diri najis, air najis, zat najis tak ada dah. Suci dah tu. Tu. Kata syarahnya dak. Hilang zat, hilang air je. Lekat lagi belengah-belengah, beleming tu. Busuk bangang bang tu. Maka suci kayak gitu. Dak menyuci. Sebab tu tak bila masuk alat-alat menyuci tu. Tetapi istidrak pada kata tiada. Sungguh pun kata tiada ia istinja dengan batu tu menyucikan, tetapi meringan. Kalau gitu tak payah guna batu. Dah. Tetapi meringankan najis jua. Yang ni meringankan bagi dah. Meringankan bagi sifat najis juga. Sifat tu ada lagi. Ain najis ada dah. Jadi meringankan bagi sifat najis juga. Sahaja juga tu nak sahaja. Sebab tu orang yang istinja dengan batu, dia tak ada basuh dengan air, maka dia tu dimaaf untuk diri, tak maaf untuk orang. Apa? Dia nak semaya dia seorang boleh sah. Dia sendiri nak semaya untuk diri dia seorang boleh. Munfarid tu boleh. Tapi dia nak jadi terimam atas orang lain tu tak boleh. Kerana dia menanggung ke sifat najis lagi. Gitu dah. Tu. Begitu juga kalau dia gitu indai atas pohon orang tengah duduk semaya. Berat. Bermakna orang tu menanggung sesuatu yang menanggung akan sifat bagi najis. Maka sebab tu orang panggil orang yang istinja dengan batu sahaja ni, di atas satu qaulnya tidak menyucikan, hanya meringankan, takhfif lin najasati. Hanya meringankan bagi najis saja. Tidak menghilangkan akan sifat bagi najis. Tu. Apa makna meringankan najis? Yani meringankan sifat najis. Mana ain najis tak ada dah. Maka sebab tu dia tu dimaaf untuk diri dia sendiri saja, tidak dimaaf untuk orang lain. Situ. Kemudian dia nak menyata gapo dia air mutlak, maka adapun air yang menyucikan itu, mana air yang tahirun li nafsihi mutahhirun li ghairihi itu makna menyucikan. Apa makna menyucikan? Suci diri dia dan menyucikan yang lain.
Kalau diri dia saja suci tapi tidak boleh buat menyuci untuk orang lain, itu tak panggil air mutlak. Itu seumpama air kukula. Suci diri dia boleh buat minum. Tapi nak buat air minum, nak buat mandi wajib, nak buat basuh berak, tak boleh, tak suci. Terbasuh berak dengan air gas, air kukula boleh? Suci? Tak suci. Atau lebih tajam dia lagi daripada air biasa dak tu ni. Tak boleh, hukum ada tak suci. Tengok. Baik, maka ada pun air yang menyucikan itu ialah air yang mutlak. Gapo dia air mutlak? Air yang tiada dikaitkan dengan kait yang lazim. Wallahu a'lam. Di situlah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bakok deh. Betul. Bahasan sifat baqa. Bahasan sifat baqa bermula ini ialah satu bahasan bagi sifat baqa. Ini dah. Bermula ini ialah satu bahasan, satu penyataan, satu huraian bagi sifat baqa. Tu masdar daripada baqiya yabqa baqaan. Sifat baqa. Katanya Syekh Abdul Qadir bin Wangah Sekam Al-Fatani, apabila sudah kita kejap mana yakin, teguh yakin, kejap ke apa? Kata, yang ni kata di dalam hati tu orang panggil qaulun nafsi, iman. Kata, bukan kata dengan lidah, iman ni katalah hati, qaulun nafsi fil qalbi. Kayak gitu. Kata di dalam hati tu. Qaulun nafsi. Tu perkataan yang ada dalam hati kita tu. Kita pacoklah hati kita, kita kata Tuhan Tuhan sedia, Tuhan kekal. Tu. Apabila sudah kita kejap, teguh, yakin, kukuh, kata, yang ni kata i'tiqad dalam hati, qaulun nafsi, iman tu. Kata gapo, iman gapo dalam hati kita tu. Kejak ke apa? Mesti sedianya Allah Ta'ala. Mesti sedia Allah Ta'ala. Mesti tak ada permulaan bagi ada Allah Ta'ala dan tak terima perubahan. Dan bukan barunya, dua sekali dah. Mesti sedianya Allah Ta'ala dan bukan baru. Tentu tidak barunya Allah Ta'ala. Tu lazim lah tu. Bila kata mesti sedia, tentu tidak baru. Kok mana boleh kata dia tu sedia tapi baru? Tak boleh. Kerana orang panggil tanakuk dua tu. Ad-diddani la yajtami'an. Tidak dapatkan sesuatu yang berlawanan itu boleh ditipu sekali. Bila kata mesti sedia dalam hati kita teguh dah, kejap, yakin, bulat gotel kata mesti sedia Allah Ta'ala, tentu tidaklah baru. Dan bukan barunya Allah Ta'ala. Maka tetaplah kejap pula, maka tetaplah teguh pula, kenawi yakin pula, kenawi kejap pula, kenawi putuh yakin pula. Pula apa mana pula? Sebagaimana teguh, kejap, kata dalam hati kita i'tiqad, kemah iman, qaulun nafsi dalam hati kita mesti sedia. Itu makna pula. Tu. Kena teguh juga. Kata yang ni qaulun nafsi. Kata dalam hati kita tu. Pegang dalam hati kita tu. Mesti kekalnya, kekal Allah Ta'ala. Selalu dah. Buat apa gitu? Boh sikit. Li'annal qa'idata, kerana bahawa seqaidah kullu ma sabata lahul qidamu, tiap-tiap barang yang sabitlah baginya oleh sedia, sabata lahul baqa'u, nescaya sabit juga baginya oleh kekal pasti tu.
Bapa tiap-tiap barang yang sabit baginya oleh dia zati, sabit juga baginya oleh kekal zati. Yang gitu. Kenapa? Li'annahuma mutalazimani. Kerana kedua-dua antara kidam zati dan baqa' zati itu mutalazimani, lazim berlazimah. Tuh. Dia tak boleh orang panggil infikak, tak boleh cerah. Tak boleh kata Tuhan ni kidam zati tapi dia fana, binasa. Tak boleh. Ternafi juga makna kidam, kayak gitu. Atau kita kata dak, Tuhan ni baru tapi dia baqa' zati. Tak boleh. Apabila kata dia baru, ternafi baqa' zati. Kalau baqa' aradi tu tak apa baru. Baqa' aradi tak apa. Baqa' yang diberbakok, yang diperkekalkan, itu tak apa, bukan bahasa dia. Bukan kekal tu dengan sebab bukan kekal tu dengan dirinya, dengan bahasa dia dah kekal, bukan, tapi diperkekalkan. Bil ghairi, dengan yang lain. Mana bi fi'lillah, Tuhan yang memperkekal. Tu tak apa kalau baru pun nak diperkekal, kerana dia terima binasa. Tapi kalau kata baqa' zati, maka ternafi orang panggil baharu. Kalau baharu, bermakna dia bukan baqa' zati. Bukan baqa' bahasa dia. Sebab dia baqa' juga tu kerana diperkekal. Maka sebab tu li'annahuma mutalazimah zimani. Di antara kedua tu saling berlazim-lazim. Tu. Tak ada infikak daripada keduanya. Tak ada tak boleh lebih cerah di antara keduanya. Maka sebab tu apabila sudah kejap, sudah teguh kita kata dalam hati kita, qaulun nafsi dalam hati kita, mesti sedia, mesti kidanya Allah Ta'ala dan tentu tidak baru Allah Ta'ala, maka tetaplah kejak. Mestilah kejak juga, yakin juga. Sebagaimana yakin hak tadi tu, yakin pula dalam hati kitanya, mesti. Kekal. Kata tu mana qaulun nafsi fil qalbi, mana kata dalam hati kita tu. Itulah iman dia panggil. Al-qaulun nafsi fil qalbi. Kata mesti kekalnya Allah Ta'ala dan tak binasanya Allah Ta'ala. Bila kata dia kekal bahasa zati, maka binasa tak. Terima binasa pun tak. Binasa semua tika lagi sangat. Gitu. Tu sebab tu hak dalam kitab Kifayatul Awam tu kan, lau jaza an yulhiqahu al-adam, kayak gitu ibarat lagi. Lau jaza, jikalau haruslah an yulhiqahu, oleh bahawa menghubungilah akan dia Allah Ta'ala al-adamu, oleh tiada. Dia tak kata lau jaza lau yulhiquhu al-adamu lalu dak, jikalau berhubunglah akan dia Allah Ta'ala oleh tiada. Dia tak lagi tu. Kalau harus oleh bahawa berhubung akan dia Allah Ta'ala oleh tiada. Beza tu, beza. Sebab kalau berhubung akan dia oleh tiada, maka terima tak nak diperkekalkan? Terima. Seperti kita. Kita ni akal tak ada. Akal binasa. Tapi terima tak nak diperkekal? Terima. Bahkan kalau tilik dalam Quran, itu orang panggil hukum aridi. Kayak gitu. Diperkekal kita. Maka sebab tu ulama kata, kalau harus oleh bahawa berhubung akan dia Allah oleh tiada. Itu aula daripada kata kalau berhubung akan dia Allah oleh tiada. Kenapa? Karena menyebabkan boleh jadi baqa' Tuhan itu baqa' aridi, bukan baqa' zati. Tengok. Bila kata Tuhan mesti kekal, tak binasa tu pasti. Karena kekal Tuhan itu zati. Tu bukan diperkekalkan, bukan. Maka sebab tu kalau harus oleh bahawa mengenai akan dia Allah Ta'ala oleh tiada. Bukan kalau mengenai akan dia Allah Ta'ala tiada. Tu. Nafi harus tu lebih aula daripada nafi berhubung. Tu. Sebab kalau nafi berhubung boleh jadi juga kekal, tapi kekal aradi. Sedangkan Tuhan ni kekal zati. Maka kalaulah harus oleh bahawa berhubung akan dia Allah Ta'ala oleh tiada, bermakna kalau begitu Tuhan bukan kekal zati. Tu haluh tu. Maka bermula baqa'nya Allah Ta'ala itu ialah ni khabar.
Ibaratun, satu panggilan nama, satu ibarat, satu cakapan. Daripada, yakni tentang makna daripada ternafi akhir, yakni ternafi bangsa akhir. Ibaratun anintifa'il akhiriyati. Gitu. Jadi makna baqa, bila sebut kata baqa, makna yang mutabaqah, yang secara muafakat, segera kita fahamnya ialah apa? Ibaratun anintifa'il akhiriyati, ternafi bangsa akhir pada Allah. Tuh, ternafi bangsa akhir pada Allah. Akhir sini dengan makna apa ni? Akhir sini dengan makna kesudahan bagi adanya Allah. Mana? Ternafi bangsa akhir, yakni ternafi al-inqidha liwujudillah. Begitu. Ternafi al-inqidha liwujudillah. Ternafi selesai berkesudahan bagi adanya Allah Ta'ala. Artinya tak ada, orang panggil inqidha, tak ada kesudahan bagi ada Allah Ta'ala. Itu dia panggil baqa. Ibaratun anintifa'il akhiriyati liwujudihi. Kayak gitu. Ibarat daripada ternafi. Jadi sebut baqa sepatah tu menggambarkan satu cakapan yang menggambarkan makna ternafi bangsa akhir pada adanya Allah. Itu. Ibaratun anintifa'il akhiriyati liwujudihi. Akhir mana apa akhir sini? Al-inqidha liwujudihi. Mana ibaratun anintifa'il akhiriyati liwujudihi ay ibaratun anintifa'il inqidha liwujudihi. Gitu. Ternafi ibarat satu cakapan mengibaratkan tentang gambaran makna ternafi selesai kesudahan bagi adanya Allah Ta'ala. Ternapi tadi itu takluk pada kata ternapi. Dengan tiada bersabit dengan siapa pun beri kekal nyonya Allah Ta'ala. Beri ternapi itu tak ada bersabit dengan siapa-siapa. Ini nak ayat kata satunya. Bukan makna menafi. Satu. Bukan fi'lul fa'il. Tapi dengan makna ternafi. Orang panggil salbiyah bermakna insilah. Salbiyah ni makna insilah. Tu. Yang keduanya nak kata mana ni? Tiada bersab ternapi tadi tu. Baqa tu tu makna ternapi akhir, ternapi bangsa kesudahan, bangsa akhir bagi ada. Tu makna baqa. Jadi ternapi itu dengan tiada bersabit dengan siapa pun beri kekalnya Allah Taala, ni beri ternapi akhirnya bagi ada Allah Taala tu. Ni nak orang panggil nak keluar baqa aridi. Baqa aradi. Baqa yang diperbakokkan. Kekal yang diperkekalkan. Kekal yang baru kedatangan, diperkekalkan. Bukan. Berartinya baqa tu baqa zati. Mana ternapi bangsa akhir bagi ada Allah Ta'ala tu bahasa dia tu. Bukan bahasa benda lain yang menapi, bukan. Tu dah. Habis. Hanya ia Allah yang bangsa kekal. Yani hanya ia Allah yang bangsa kekal, yakni yang bangsa kekal bahasa dia, begitu. Yang bangsa kekal bahasa dia tu panggil zati tu. La li ghairihi, la bisababi ghairihi, la bi fi'lihi, tidak dengan bahasa lainnya, tidak dengan sebab lainnya, tidak dengan sebab diperkekalkan oleh yang lainnya. Itu maksud gitu. Jadi apabila sabit bagi Tuhan tu kidam zati, sabit juga bagi Tuhan tu baqa zati. Kalau kita kata Tuhan tu menemui akan Tuhan tu oleh tiada, bermakna kalau Tuhan baqa aradi. Macam kita ni bukan setakat harus, mesti menemui akan ada kita oleh tiada. Pas itu khalidina fiha abada, khalidina fiha. Itu apa tu? Tu baqa aradi tu, bukan baqa zati. Sebab tu ulama kata lau jaza an yulhiqahu al-adamu
Kalau haruslah oleh bahawa menghubungi akan dia Allah Ta'ala oleh tiada. Kenapa? Sebab apa? Sebab ternafi harus tu menunjuk kata Tuhan tu baqa zati. Gitu. Kemudian kata Syekh tu ayah deskam, ada pun akhir dengan makna yang tinggal kemudian daripada binasa. Yang tinggal ada kemudian daripada binasa makhluk. Itu dah. Itu akhir juga, tapi akhir bimaknal baqa ba'da fana'il asya'. Akhir dengan makna kekal kemudian daripada binasa segala sesuatu, segala makhluk. Maka tiada dinafikan dia akhir bimaknal baqa'i ba'da fana'il asya'. Akhir dengan makna kekal Tuhan kemudian daripada binasa semua makhluk. Tak dinafi makna akhir tu. Maka tidak dinafi. Nah, ini maka tidak ternafi. Dinafi dengan makna ternafi. Tuh. Tidak dinafi ini tidak ternafikan dia akhir bimakna baqaihi ba'da fana'il asya'. Kekalnya Tuhan kemudian kemudian daripada binasanya segala sesuatu makhluk ni. Akhir juga bang itu. Apa makna Tuhan akhir? Baqa bimakna baqaihi ba'da fana'il asya'. Dengan makna kekalnya Allah Ta'ala kemudian daripada binasa segala sesuatu. Tu panggil akhir. Tuhan akhir. Akhir apa makna? Dia masih kekal, tinggal ada, kemudian daripada binasa segala sesuatu. Kalau akhir dengan makna tu tak ternafikan dia. Kenapa tidak dinafi, tidak ternafi? Kerana sabitun, karena ngoti sungguh makna tu maknanya tu sabitnya pada firman Allah Ta'ala, huwal awwal wal akhir. Dialah yang awal dengan mana-mana tidak ada permulaan bagi ada. Akhir dengan mana apa? Tinggal kekal kemudian binasa segala sesuatu. Tu ismuhu ta'ala, namanya Allah Ta'ala. Habis. Kemudian jalanan dan percaman kata Tuhan kekal itu ialah kita fikir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma'ala kulli Muhammad. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fattihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.